Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kita sekarang dalam sharing chess journey nombor 4, tajuk Mastering Queen Sun Attack, Khabib Nurmagomedov Style. In general, kita akan bincangkan tentang cara untuk membuat strategi dalam perlawanan catur. Kita akan ambil contoh game saya sebagai contoh, dan macam mana untuk saya menerangkan konsep dan prinsipal untuk membuat strategi, dan terutamanya macam mana kita buat Queen Side Attack. Okay. Dalam game ni saya black, rating saya 1766, lawan dengan white, rating dia slightly tinggi sikit daripada saya, 1783. White versus black, rapid game, 10 minit 10 minit, no increment. Okay. Dalam game ni dia start dengan E4, saya D5. Nama opening ni adalah Scandinavian opening. Okey, cumanya pada yang baru, cuma saya nak terangkan sikit sekali lagi pasal berkenaan dengan opening. Okey, sekali lagi opening ada 3. Open game, semi open game ataupun close game. Open game nama dia akan start dengan E4, E5. Mana-mana E4, E5 kita katakan open game. Dia ada banyaklah dia punya ni, sama ada Ray Lopez ke ataupun nice defense, okay, ataupun Yugo Pano, dan ada banyak lagi lah untuk open game. Okay, apa-apa E4 yang di-reply dengan selain daripada E5 kita katakan semi open. Contohnya yang terkenal ialah Sicilian defense ataupun Caro-Can defense ataupun French defense. Okey, contoh, ataupun Alekhine defense. Cumanya yang ketiga opening ni adalah close game. Close game apa-apa yang bermula dengan D4. Contohnya D4, D5, Queen Gambit, accepted, Queen Gambit decline, ataupun sekarang yang popular Bishop F4 by Magnus Carlsen. Contohnya dia buat London opening system. Okey, tapi dalam game ni dia mula dengan E4, saya mula dengan E5. Nama dia Scandinavian opening. Scandinavian opening ni dia mula game popularity dia macam sound. Dia very stable punya opening. Dia dari sudut chance dia putih dan hitam sama-sama have equal chance. Yang penting in general dia dua-dua kena ambil inisiatif. Kalau ada salah satu yang pasif, biasanya yang a little bit more aggressive, seize the center, taking more initiative, biasanya dia akan ada peluang chance untuk menang berbanding yang pasif. Okey. Kalau dalam biasa punya Scandinavian punya variation, bila kita E4 dan D5, dia punya normal respon dia E take D5, E take D5. Okey, dan dia akan jadikan Queen ke D5. Jadi kat sini, walaupun dari sudut opening Queen D5 ni macam dia melanggari principle of opening lah, macam you banyak sangat move Queen on the first side kan. Jadi knight F3. Jadi Queen ni ada 2 version, ada 3 version, sama ada you lari ke A5, sama ada you lari ke D6 ataupun you balik-balik ke Queen D8. Cumanya yang popular sekarang sama ada D6 ataupun Queen A5. Biasanya saya boleh dua-dua, tapi saya ada boleh lari ke Queen A5, D4, katakan Knight F3, Knight F6, Knight F3, saya buat C6, dan ini lebih kurang basic punya Scandinavian opening. Cumanya kalau kita lihat bila basic Scandinavian opening ni, dia akan dapat this kind of pawn structure. This kind of pawn structure ni dia kita katakan Caro-Can punya sistem punya pawn structure. Dia punya dia tak agresif tapi very stable, very strong punya pawn structure. Ada ramai yang suka Caro-Can, although sometimes can a little bit drawy, senang nak draw sikit, tapi dia very strong punya pawn structure. Jadi disebabkan tu saya pilih membuat keputusan
dalam game ni kita buat untuk Scandinavian E4 E4 D5. Cumanya bila E4 D5 lawan saya tidak membalas dengan by taking it, dia buat advance ke E4 ke D5. Jadi bila dia E4 E5 dia dah masuk, kalau siapa dah biasa Caro-Kann, nama dia Caro-Kann Advanced Variation. Dia tolak Caro-Kann Advanced Variation. Dia ada beberapa features dia lah yang kita akan tunjukkan kepada. So saya, apa yang saya buat, saya tak boleh nak keluarkan knight saya kat sini. Jadi saya keluarkan bishop saya untuk development saya. So seize the center, control the center. Untuk opening principle, keluarkan bishop, keluarkan knight, kita develop opening kita. Okay. Lawan saya akan teruskan ke battle punya standard untuk D4. Jadi dia maintain dua saja sini. Okay. Bila dalam position macam ni, dia punya long game, permainan jauh dia ialah ini. Kita akan pressure. Contohnya letak sini satu, naik cover sini, dia akan maintain kat sini, kita akan letak pressure kat sini. Untuk maintain kat sini, dia letakkan ke C6 ke apa ke, saya letak naik sini. Jadi long game dia, kita akan center ni akan berkaitan dengan D4 punya pawn untuk permainan this kind of pawn structure. Okay. Cumanya bila saya jalan ke sini, dia jalan ke D5. Okay, saya completekan saya punya E6. Okay. Okay. Yang ni dia buat move H3 uncommon. Sepatutnya dia kena tumpukan pada development piece dia. Mungkin dia nak menghalang ataupun nak chase my bishop to a certain place. Tak apa, cuma saya tahu kemungkinan dia nak chase my bishop to certain place. Saya just ready kasih space H6 untuk saya punya bishop snap in case of they are pushing forward the pawn. Okay. Dalam hal ni dikontrolkan development knight F3. Saya keluarkan knight D7. Okay. Okey, dia terus bishop B5. Dalam bishop B5 ni maksudnya dia nak cuba pinkan knight. Advantage dia sudah keluarkan dia punya bishop dan dia lagi nak castle. Cumanya a little bit okay, not that difficult for me to deal with it. Sama ada saya boleh chase dia punya bishop dengan C3 atau saya maintain saja. Anything saya boleh ambil balik dengan queen saya. Okey. So saya halau, saya offering sama dia nak take. In principle, bishop, knight kalau boleh keep your strength dengan bishop. Bishop 3.15, knight dari sudut volume sama dengan 3 pawn, bishop 3.15. Okay, dia undur ke belakang, still maintain kita punya pin. So saya buat decision kat sini, saya B5 dengan menghalau bishop dia. Jadi bila saya dah commit ke B5, saya dah commit, okay, now saya nak control space belah kanan, queen side attack. So saya dah cuba nak cuba control dan halau dia punya queen. Bila saya dah commit, saya dah buat commitment, maksudnya dengan saya push saya punya pawn ni, I am thinking of pushing all my pawn and try to conquer the queen side. Okay. Bishop B3, okay, dia maintain kat situ. Saya kena completekan development saya. Okay. So saya letak pada rook pada C8 untuk tolakkan pawn ni. With intention of nanti kita nak letak pada C5, still on the same game, nak pressure kan kita punya dia punya pawn kat B5. Biasanya kita nak pressure sebab kita nak breakkan dia punya center, dia punya game. Okay. Okay, bishop E3. Okay, saya keluarkan untuk completekan saya punya development. Knight E7. Okay, knight E2, D2, sorry. Okay, knight C3 saya keluarkan. Sebenarnya saya plan nak kat sini boleh saja nak put pressure, maksudnya dia terpaksa commit untuk larikan bishop dia apa semua, tapi saya sudah mula, saya rasa daripada sini
Macam mana saya tak commit lagi, tapi sekarang ni macam ni. Sekarang ni kita katakan benda ni ialah close position of the center. Center ni close. Okay, center ni semua close sekarang ni. Okay, bila center close, kita ada dua option sekarang. Kita nak pergi king side attack ataupun kita nak pergi ke queen side attack. Dia tak commit lagi. Putih tidak commit lagi mana dia nak castling. Castling king side, queen side. Biasanya kita tunggu dulu. Kita play waiting game kat mana. Kat mana dia nak queen side, king side, lepas tu kita decide. Tapi since saya dah commit on this one A6 B5 punya halau tu, saya ada kemungkinan, saya rasa kalau saya ada peluang, saya untuk explore dan conquer space belah kanan. Okey. Sekarang dia pergi C3, maintainkan macam saya cakap, C3 akan cover D4 untuk dia punya strength. Okay. So, saya buat move untuk ke A5 untuk halau. Saya dah ready. Kalau bishop lari ke C2, saya dah untuk trade. Cumanya sekarang ni ini adalah good square for my knight. Good square for my knight. Walaupun mungkin dia tu, tapi kalau dia knight dia take balik, saya tutup dia punya pawn structure kat sini. Okay. King side, castle, okay, dia dah commit. So, okay, saya buat move dengan naikkan C4, C5. Dia naik C5, so saya dah start pressure saya. Ada kemungkinan saya tolak, ataupun kalau dia makan dengan lepas pawn makan pawn, knight makan knight, bishop makan, saya basically tengah control center saya. Bila dia makan, contohnya, okay. Okey, dia jalan dengan rook C1. Bila rook C1 dia nak maintain strength. Okey, masih jalan, cumanya dia telah memberi peluang saya untuk makan bishop dia. Slightly kacau dia punya pawn structure. Rook dia tak boleh nak pergi ke sini sebab saya maintain saya punya bishop. Dia memberi peluang dengan memberi pergerakan tu. Jadi apa yang saya buat ialah saya makan knight, makan bishop saya. Okey, dia buat pilihan untuk knight makan knight saya balik, tapi still maintain pawn structure. Okey. Cumanya kat sini saya tak heran dari sudut C5 saya ada 1, ada 2, ada 3. Ada 1, ada 2, ada 3. Okey, sekarang saya nak ajar kat sini, saya nak tambah ajar macam mana nak kira kalkulate cepat boleh makan ke tak untuk putih. Jadi untuk putih, kalau putih nak makan, dia nak take this one, adakah dia dalam keadaan untung atau tak? Kalau yang menyerang itu lebih daripada yang defend. Okay. Yang menyerang 1, 2, 3. Kalau yang jaga dia 2, dia boleh, dia untung. Tapi kalau yang jaga dia equal 3, biasanya dia tak untung. Biasanya dia sama. Jadi, atau rugi. Jadi, kalau nak cara tengok, okey, ni 1, 2, 3, serang kat sini, 1, 2, 3, defend. Biasanya dia tak akan untung. Saya pun tahu, dia 1, 2, 3 serang, saya 1, 2, 3 cover, biasanya dia tak akan untung kalau dia serang. Itu cara salah satu quick cara nak kira calculate. Okey. Jadi akhirnya dalam strategi saya fikir saya nak bagi tahu sebenarnya dalam chess ada satu benda yang saya belajar ialah you maintain tension. You jangan macam staring down antara satu mata dengan satu mata. Kita stare, tengok siapa yang blink dulu. Jadi dalam chess kalau ada pawn dekat D5, D4 dengan pawn kat C5 ni, the best is maintain pressure. Saya nak bagi tahu prinsipal dulu. Maintain pressure. Siapa yang commit, biasanya dia on the weaker side. Patutnya you maintain all the tension. Itu prinsipal yang saya nak cuba sharekan. Cuba maintain the tension. Kalau boleh cuba maintainkan the tension. Jangan commit nak makan ke. Kalau boleh maintain the tension. Tambah piece. Katakan untuk letak dan menyerang. Okey. Cuma itu in principle, okey. Tapi dalam hal ni sekarang saya strategi, okey.
Sekarang dia dah king side, saya punya king side tak lagi, tapi saya nampak macam terlalu banyak space yang saya boleh explore on the queen side. Saya maintain space. Queen side attack ni, so saya nak ajar dalam strategi queen side attack ni, apa-apa king side atau queen side attack, pertama kita make sure center is locked. Okay, center is closed. Okay, center is closed. Sekarang ni kita nak decide, kita nak ikut king side atau queen side. Yang ni jarang bukan jarang lah, cuma tak berapa biasa lah. Queen side attack ni jarang kita boleh nampak contoh game, sebab tu saya pilih game ni macam mana queen side attack boleh berlaku. Cumanya queen side attack, untuk queen side attack berlaku dia perlukan banyak move. Pawn tu banyak, 1, 2, 3, 4, 5. Sebab tu dia tak berapa popular, dia banyak move. Katakanlah kalau king side attack, putih berjalan dengan queen dia pergi dekat sini, knight dia gerak apa semua dengan piece, katakan serangan king side attack melawan piece, biasanya dia cepat sikit. Move dia tu 2, 3, 4, yang ni mungkin 6, 7, 8 baru bergerak dia punya queen side attack. Sebab tu queen side attack ni jarang ataupun tak berapa popular sangat sebagai strategi macam mana nak menang. Tapi kebetulan ada game ni, saya nak tunjukkan macam mana saya control space dan saya convert control space ni kepada kemenangan. Okay. Cuma saya decide, okay, akhirnya saya cakap saya release the tension, I blink. Tapi tak apa. Cumanya saya cakap saya akan push everything. Nampak gaya dia punya tempat ni tak berapa well defended. Knight dia boleh pergi sini, tapi anytime knight saya boleh makan. Okay, knight dia tak boleh pergi ke sini sebab queen saya boleh ada. Knight dia pasti akan lari. Cumanya kalau sini saya boleh trade. Katakan knight dia lari kat sini, saya boleh dapat pawn ni. Kalau dia makan bishop, dia tak boleh nak tu. Okay. Biasanya katakan knight dia lari kan. Knight lari, knight dia awkward lah. Katakan bila knight dia lari ke sini, awkward lah. Sebabnya knight dia nak lari kat mana. Dia dalam dia punya position of pieces tu awkward. Yang ni tersembunyi kat belakang pawn ni. Knight ni okay ada 1, 2, tapi knight ni pun nampak awkward. Dia nak lari kat mana dan dia nampak macam terkunci. Inilah saya cakap maksud saya Khabib Nurmagomedov. Kalau siapa tak tahu, Khabib Nurmagomedov ni 29-0 MMA UFC daripada Dagestan. So dia kalau MMA ni dia kan ada dua punya style kan. Satunya wrestling ground and pound style ataupun striking macam Conor McGregor kan. Dia buat choking dia punya macam jiu-jitsu ataupun wrestling kan, dia ketatkan dia punya tu. Sebab tu saya cakap Khabib Nurmagomedov style. Dia tak ada term ni dalam chess. Saya bagi term ni sendiri. Okay, so saya continuekan dengan dia, tengok macam mana saya kuncikan. Knight maintain, tak boleh nak gerak ke mana. Tak ada yang menyerangkan dekat bahagian saya, so saya bergerakkan ke A5. Dia sebenarnya dia kena challenge. Mungkin dia kena challenge dengan rook letak sini ke, queen letak sini ke, bawa rook kat sini apa semua. Dia challenge dengan pawn, tukarkan pawn structure untuk equalkan kita punya queen side attack, atau dia lockkan queen side attack supaya tak berlaku dan dia boleh gerak dengan pawn ni, dia locking for what, macam mana cara dia nak buat, ataupun knight ni untuk knight bishop apa semua untuk dia memulakan dia punya king side attack. Tapi nampak saya cakap dalam Scandinavian, kalau you tak seek initiative, you passive, dia react saja. Dia bila saya tu dia react. Dia tak ambil inisiatif, dia tak challenge saya punya pushing the pawn, jadi dia akan datang problem. Okay. Knight dari ke H2, okay. Dia cuba nak position dia, tapi no real threat. Saya tak commit lagi. Mungkin saya berada dalam masalah sekarang. Ada banyak modern game by top grandmaster, dia tak semestinya kena castling lah, tapi dangerous. Tapi untuk orang baru mungkin kena target for castling. Tapi it's not uncommon untuk orang maintain tak castling. In fact, dia ada variant chess variant yang tak nak castling, tak bagi castling, dia just
just ada satu tournament yang tidak dibenarkan castling untuk memberikan dia lebih menarik lah. Tapi dia gain some popularity lah. Dia punya modern game sekarang berubah daripada tahun 90-an ke 20 tahun 2000 2010 dalam ke modern game sekarang ni dia banyak maintain tak castling, tapi kita biasanya kita still follow principle lah unless kita dah professional kan. Okay, so saya maintain gerakan knight b3. So macam mana kita gerakkan position ni, gerakkan slow gerakkan knight ni kat sini, saya build up saya punya position, letakkan structure dia apa semua. Kat sini saya nak bagi tahu konsep yang paling penting macam mana kita susun kita punya piece supaya piece kita sentiasa membantu dalam keadaan yang lebih bagus. Dia ada dulu saya saja nak cerita lah, dia antara training di United States dan di Russia zaman dulu 90s, 80s, 90s apa semua. Okey, dekat Amerika dia punya style ialah dia belajar combination. Amerika dia belajar combination of chess. Budak-budak dia umur 5-6 tahun 7 tahun dia diajar macam mana combination of piece dengan pawn dia belajarkan. Tapi kalau Russian punya style dia diajar individu, belajar main pawn bishop. Dia belajar daripada satu. Tu cara styling, macam mana train yang chess, macam mana education of chess apa semua. Tapi both is important. Sebab kalau you belajar satu, dia advantage dia masa endgame nanti terror lah. Sebab kita punya strong pawn, rook contohnya. Kita tahu macam mana strength dia apa semua. Tapi kalau American style dulu lah 90-an tu, tahun 1890-an dia ajar combination, macam mana chess combination. Cumanya dalam hal ni dengan kita combine knight, combine bishop, cara kita susun tu kalau dia ni nampak tak organize, bishop kat sini nampak tak beberapa organize. Okay, so dia bergerakkan ke F4. F4 ni betul lah salah satu viable option kalau you nak start kingside attack. F4 viable option untuk tolak, kemungkinan lepas ni nak tolak ke sini, nak mula push all the pawn kat sini. Although dia expose dia punya king sebab dia dah terlambat. Maybe yang dia akan nampak dalam game ni macam mana you lambat 2-3 tempo. Dia kalah dalam tempo. I am winning in tempo. Dalam permainan ni macam mana saya dah mula susun dan dia lambat dalam membuat serangan. Okay, so saya keep on my position, rook d8. Okay, dia mula serang dengan bishop F5. Okay, satu permainan kadang-kadang kena belajar juga macam mana nak defend kalau serangan macam ni. Kalau kita tak beberapa, kita panik, gabra, mungkin kita tak boleh lah nak kalau kita panik gabra, tak boleh lah kita nak kita takut lah macam mana untuk serangan kingside attack ni. Okay, alright. Okey, ini saya letak dengan kat sini saya letak ke bishop d3. Bishop d3 ni well not fit. Ini yang saya cakap Habib style kan. Masuk lock terus kat situ. Bila saya letak position dekat d3 ni, maksudnya nak attack knight dia tak tahu macam mana nak attack. Dia perlukan dua move untuk attack saya punya bishop. Knight ni tak boleh nak serang, kemungkinan queen tak boleh nak serang bishop, tak boleh nak trade in, dua rook, bishop pun tak boleh. Nampak saya snap kat situ. So it's very nuisance sebab saya attack sini, rook dia tak boleh nak cover sini sebab saya ada kat sini. So ini saya kunci, saya letak kat sini. In the event of for whatever reason diorang boleh trade saya punya queen, memang saya akan lose pawn saya lah. Cumanya tak ada piece yang untuk dia ambil masa dia untuk nak settlekan bishopnya. So saya snapkan saya punya bishop kat sini yang akan menjadi duri dalam lagi. Ini cara
real choke cubic Nobagero. Kita relax, kita close center dan letak kita punya bishop kat situ untuk close the center dan menjadi nuisance. Okey, bishop lari tapi tak ada real concrete, hanya boleh lari. Okey, so saya dah mula gerak position saya. Rook dah ada kat sini, ready untuk any exchange. Knight ready nak serang kat sini dan kat sini sebab akan menyerang dia punya queen. Bishop saya snap well kat sini. Okey. Okey, pawn tolak untuk halau. Okey. Dalam hal ni saya buat so saya letak bishop kepada A3. Sekali lagi mengganggu rook dia. Rook dia serba salah. Sini tak boleh, sini tak boleh, sini tak boleh. Rook dia kena main dekat sini. Dari sudut sini nampak saya sudah lock. Bishop, pawn bishop sudah kontrol. Kalau dia makan, saya boleh makan. Saya boleh kontrol. Tapi saya sedang mencabar dia punya rook pergi ke sini. Kalau rook dia pergi ke sini, saya boleh makan saya punya knight untuk serang queen dia. Knight ni boleh lari sini pula. Kan? Ada macam-macam strategi. Mungkin ni boleh cover ke untuk escape rook dia ataupun macam mana. Okey, bishop dia. Okey. Okey, akhirnya jadi dia decide disebabkan dah terlalu kena tight tu, so dia cakap okey sekarang kita trade. Bila dia trade macam ni, pawn take knight, bishop take rook, so dia untung 3, saya untung 5. Okey, cumanya saya akan hilang bishop saya, so saya rugi 6, dia untung saya rugi 6, saya value 3, 3, 6 dia akan hilang ni sebab pawn dia saya dapat rook dan pawn hilang 6. Cumanya ni dah mula create imbalance. Okey, imbalance dari sudut material. Tetapi dari sudut positional side, saya punya position strong. Ini saya cakap dalam 5 elemen. King safety, material, space, tempo, pawn structure. Dalam keadaan sini, walaupun material dia bertukar 5 rook, 5 markah, pawn 1, 6 dengan 1 knight, 1 bishop, walaupun dia imbalance, tapi dia dapat orang cakap the positive side, the benefit of it is saya maintain position, saya maintain space dan saya berada dalam keadaan tempo. Tempo maksud saya pawn saya sudah jauh ke depan, ready untuk queen. So saya leading dalam tempo, saya leading dalam space, controlling the space, dapat b-file dan saya walaupun dalam imbalance dalam material. Okey, queen dia letak ke A3 untuk menghalang saya daripada queen castle dan juga menyerang saya punya pawn. Okey, apa yang saya buat, saya maintain, relax, maintain macam dalam learning nombor 2, maintain, gain small, build up small advantage. Imbalance, okey, tapi queen side kita dah control, pawn kita cover, semuanya closer untuk queen. Itu cara dia, close the center, very nuisance bishop in the center. Okay, well positioned. Okay, dia memang cuba nak buat, cuba breaking up dia punya king side attack. Dia nak breaking up saya punya pawn. Ada kat sini bahaya, memang ada. Sini pun ada bahaya kalau ni semua terbuka. Of course, kalau pawn makan pawn di sini, memang saya takkan ambil dengan queen, saya kena tutup. Sebab kalau kat sini dia bermasalah, sebab nanti for whatever reason dia boleh push pawn dia nanti. So biasanya option dia kena makan pawn dekat sini. Okey. Okey. Saya tak risau sebab walaupun dia makan F takes E, E takes E, F takes E, dan saya rasa saya ada bishop, saya boleh cover kat sini. Dan ni pun ada bishop, saya tak beberapa risau, cuma saya nak maintain queen side attack, jaga saya punya A4 pawn dan cuba try sampai ke sini maybe, dan try to still maintain walaupun dia boleh tembus lah, dia boleh pergi sini, dia boleh pergi ke C5, dia boleh pergi ke D6. Okay.
Dalam hal ni dia takes F takes E6, F takes E6. Okey. Dia tak boleh nak letak bishop dia sebab ada rook dia, sebab rook ada kat sini kan. Okey. So knight F3, cuba mula gerakkan. This is still a nuisance. Kalau dia lari knight dia, this one will be a good place untuk check. Okey. So saya pergi ke queen ke B tu untuk kalau dia exchange, saya berada dalam position pawn-pawn, rook saya boleh control, anytime saya boleh castle dan rook saya boleh support rook kat sini. Okey, tukar, dia take, akhirnya dia take. Okey, still maintain, queen maintain, center is locked. Okey, pawn ni ada harapan. Knight tak ada boleh move kat mana sebab knight ni tak boleh move kat sini. Knight tak boleh move ke B3, tak boleh move ke B1 for a reason. Ada bishop ni, semua nampak lock. Dia punya knight tak boleh pergi ke sini, dia tak boleh pergi ke sini, ke E5, E4. Knight pun tak boleh nak pergi ke mana sangat melainkan dia pergi H4. Okay, so dia cuba gerakkan ke A3. So saya ready. Kadang-kadang kita boleh makan ni kan, makan takes, something yang kita tak boleh cover saja, nak put pressure on F2, rook pada F2. Okay, knight lari ke, knight pergi ke E1 untuk serang saya punya bishop. Now sekarang knight nak trade, dia nak remove the nuisance. Memang yang ni bila makan dia akan leave the hanging. Okay, saya decide saya nak tinggal ke atau macam mana. Cuma kat sini dalam strategi saya nak kalau boleh saya nak pergi sini, lepas tu saya nak pergi kat sini, saya nak pergi ke C2 and then ke B3. Bila dah ada kat sini memang strong, maksudnya anytime knight dia katakan saya pergi sini, anytime knight dia nak makan bishop di sini, pawn boleh pergi kat sini, pawn kita just kita cakap kita dapat pass pawn, tidak ada pawn di hadapan dan ready untuk push dekat, tinggal dua square saja untuk queen dengan disupport oleh bishop. Okay. Okay, so saya tahu dia akan trade dia punya knight because this is a nuisance, tapi saya sudah maintain. Nombor 1 dia tak boleh defend ni, nombor 2 dia tak boleh defend ni, nombor 3 dia tak boleh defend pawn. Semua pawn ni bermasalah, piece dia jadi awkward. Jadi walaupun dalam material value secara kasar 3.15, tapi dengan position macam ni, rook saya jauh-jauh bernilai daripada ketiga piece dia. Okey, rook makan rook, dia cuba trade kan, clearkan dia punya, tapi still this is a win. Kat sini kesilapan dia untuk trade. Sebab kalau boleh dia kena simpan dia punya rook tu, sebab rook dia more valuable daripada bishop ni. This bishop is awkward. This is what we call a bad bishop sebab dia behind of the dark square pawn. Dark square pawn dia terletak pada sini. Jadi dia tak boleh. Yang ni pun dah close dah ni. Yang ni pun dah close center. This one bishop dia memang tak bagus. Sepatutnya dia kena cari, dia kena fikirkan macam mana dia nak trade kan bishop ni. Dia sepatutnya simpan dia punya rook, because rook tu ialah lebih bernilai dalam permainan sekarang. Okey, dia pawn, dia cuba nak try buat move untuk dapatkan, tapi this one is ready untuk kita exploit. Okey, pawn makan, bishop dia makan, tapi nampak bishop dia very bad. Macam mana bishop pada dark square, we call it dark square bishop, macam mana dia nak attack ni? Okay. Okay, so saya take one by one. Okay, king naik satu, saya take satu lagi, dua, ready. Okay, dia nak cuba tolak, ni tak ada masalah sebab kalau dia tolak so slow. Anyhow, dia kena deal kat sini. Apa yang kita perlu, just take dia punya pawn dan settle, habis, hilang advantage of the pawn dia. Pawn dia kena deal dengan sini. As long as kita buat aktiviti rook kita kat sini dan kita maintain king kita, jaga kalau bahagian queening daripada of this pawn. Okay, so saya maintain kat sini. Ni nama dia
pin. Kita pinkan kat sini, ready, nak tolak. Kalau dia tak lari, kita boleh king knight dia kena lari. Ini kita katakan taktik, kita pin and then ready, kita nak try take the knight. Okay, bijak dia larikan dia punya pawn, unpin the knight. Okay, cuma saya still check. Okay, dia lari, dia cuba nak bawa ke sini, cuba nak maintain, nak pull, tapi tak ada masalah. Anytime dia nak commit, saya commit saja pawn saya. Okay, with right calculation lah. Okay, sekarang saya pushkan saya punya pawn. Sebab walaupun rook knight bishop dia boleh jaga, saya dah ready. Kalau apa-apa saya boleh tolak ni, rook saya jaga. Okay, knight dia kat sini dia buat mistake sebab saya maintain kat sini, knight dia still kena lari. Kalau lari kat sini kita boleh makan, kalau dia lari kat sini kita boleh makan lah dengan pawn. Okay, dia lari, take, dia take, and then bishop dia tak sempat ni nak jaga pawn saya ni. Okay, dia makan, saya take, okay, pawn tak ada masalah. Okay, dan take, dia lari, tak ada apa-apa isu. Walaupun dia nak tu, saya cakap walaupun tu tak ada masalah. Kalau pawn macam ni, check and check. Okay, jadi dalam game ni apa yang saya nak terangkan tadi ialah nombor satu, tajuk dia ialah mastering queenside attack. Macam mana kita boleh buat queenside attack. Yang penting kena strategi, decide queenside. Cuma ni dalam game ni dia tunjuk macam mana kita lock the center. Okay, macam mana kita lock the center, macam mana kita push our queenside, macam mana kingside dia lambat untuk membuat counter attack untuk pressure saya, stop serangan daripada belah queenside attack. Cumanya saya nak bagi tahu macam mana saya kunci tengah dia, macam mana saya letak bishop as a nuisance. Bishop is a well position untuk kacau, untuk control certain area yang mana rook atau knight dia tak boleh move sambil menolak pawn saya. Dalam game ni juga menunjukkan macam mana walaupun imbalance, satu rook satu pawn hilang dengan satu knight satu bishop, tapi dia dikompensate dengan ada advantage dari sudut space, temporal, king safety kan, sambil relatively pawn structure kita dah more towards nak bergerak ke queening, dapatkan queen. Jadi ni salah satu macam mana kita kena develop strategi lah, dan this game tunjuk macam mana kita nak master queenside attack. Okey, saya rasa itu saja untuk kali ini. Semoga bermanfaat dan kita jumpa lagi di video seterusnya.